Terus dah start orang bisik. So kita macam dengar, jerit apa tu? Terus makin dekat. Semua orang rasa bulu remang naik. Aku tak berani nak pusing. Jadi ingat, jangan takut kepada mereka. Exactly. Hai, apa khabar semua? Kita jumpa lagi dalam Misteri Jam 12 dan Puaka. Kalau korang ni semua cerita yang seram-seram, suka cerita seram, inilah platformnya untuk kita, kata orang tu, feed you all lah dengan cerita seram. Okey, bagi yang dah tonton Misteri Jam 12, terima kasih banyak kerana bagi sokongan kepada kita semua dan juga kepada semua artis-artis yang bertukus lumus menjayakan rancangan Misteri Jam 12. Okey, sebelum kita berbual mesra dengan pelakon-pelakon dalam Misteri Jam 12 dan misteri ni, apa kata kita tengok serutan daripada drama mereka berdua ini. Hello, apa khabar? Dia lagi. Hello, apa khabar you all? Tepuk tangan Untuk diri sendiri. Tepukkanlah. Tak pernah tau. Puaka tak pernah. Oh, ingat macam because itu yang selalu I buat. Untuk diri I sendiri. Okey ke? Betul untuk Syaril juga. Betul. Okey, Fatin dengan Syaril. Yes. Fatin dah cerita seram dah kat Puaka. Ni mesti banyak yang menghantui diri awak kan, sebab tu datang lagi nak cerita. Betul. Sebenarnya seperti I pernah cakap dululah, I pun macam tak macam percaya sangat atau apa, tapi makin cakap tidak, makin ada benda-benda tu. Jadi macam rasa dalam hati tu like masih biar betul ni. So adalah cerita-cerita nanti. Dia sama Syaril macam kata orang tu, kalau macam jangan benci orang, nanti kita suka kat orang tu. Betul. Mungkin you benci hantu suka. Law of attraction orang kata. Oh, itulah. Okeylah. Kali ni lesson learn lah. Jadi macam Apa tu? macam seram-seram sendirilah kadang-kadang. Sebab benda-benda yang terjadi tu tempat-tempat yang dekat dengan diri. Jadi macam alamak, tak boleh nak hide lah. Sembunyi lah. So sekarang nak tanya, bila orang pihak producer datang ketuk pintu you all untuk offer drama cerita seram, apa you punya reaction? Adakah suka, bestnya ke macam alamak, fikir 2 kali 3 kali baru nak buat? Cerita seram. Silakan. Saya sebenarnya tak berapa minat sangat tentang cerita hantu ni. Bukan pasal tak minat tau. Pasal saya ni penakut sikit lah. Dan dari segi cerita tu sendiri, bila saya dapat tahu ada elemen-elemen macam saya kena mati. Lepas tu director pun cakap, mungkin kena kafan tau Syaril. Terus saya macam hati ada sikit berbelah bagi lah. Tapi bila tengok skrip tu, lepas tu saya tengok ada Fatin, tak pernah berlakon dengan Fatin, saya rasa saya buat je. Ni bila tadi nampak macam kena bungkus tu semua kan? Bila baring, lepas tu terus makeup artist tu bungkus-bungkus itu, apa rasa? Macam itulah. Sebenarnya dia ada 2 scene. Director bilang saya ada 2 scene. Satu bila saya sebelum dimandikan, kedua selepas dimandikan, dikafan dan dibawa ke kubur. Tu abang Kai cakap, Ril, macam mana? Kafan boleh tak? Saya cakap, tak nak lah. Kan? Macam kafan mesti body dia lain lah. Tapi kalau sebelum mandikan boleh tak? Mati je gitu. Sebab saya dah berlakon teater, kadang ada scene-scene mati lah. Jadi tak banyak beza sangat lah. Tapi pun macam bila dah kena kain batik lepas tu kan, ada body juga lah kan. Memang ada body double lah untuk scene kebumikan tu. Tapi untuk scene tu macam mana kan, sebab nampak muka kan. Tu saya cakap dengan Abang Kai, tak apalah, I'll do it. Macam tu lah. Buat je. Walaupun seram. Ni baru tepuk tangan. Bagus lah. Walaupun seram-seram sikit lah. Seram-seram sikit lah. Bagus. Jadi cakap pasal Misteri Jam 12 ni, boleh tak share dengan kita orang semua cabaran sebagai seorang pelakon dalam cerita seram?
Bagi saya cabaran dia okey lah, macam mana nak tunjukkan kesakitan tu bila kena sihir lah. Jadi tak nampak realistik sikit. Tapi kebanyakan scene saya macam gitu dan banyak tidur atau mati je. Jadi tak banyak scene sangat lah. Jadi cabaran tu okey, manageable lah in a way. Ni kita berbual-bual, terlupa nak bagi tahu drama yang Fatin dengan Syarif berlakon ni, anda boleh semua dapatkan di MeWatch, boleh tengok kat MeWatch dan juga di Mediacorp drama on YouTube berjudul Bajang. Okey, ramai tu apa Bajang? Sebab kita dapat macam Toyol lah, Bajang ke? Pontianak, Bajang. Bukan nama cerita dia Bajang ke? Bajang, bukan. Jalan ke kubur. Jalan kubur. Jalan ke kubur. Oh, Jalan kubur. Okey, sorry. Ya. Jalan kubur. Jalan ke kubur kan? Jalan ke kubur. Ke kubur. Okey. So Jalan ke kubur ni ada tak scene-scene ke kubur? Ada scene-scene apa? Scene ke kubur. Mestilah ada. Dah title dia macam tu. Habis dia tak berjawab. Dia ada ke kubur? Test dia sebenarnya. Ada kubur bedek. Kubur bedek. Ada. Kubur yang dibuat-buat lah. Kat mana tu? Dekat tepi Semak Samun? Ya, ada. Okay. Betul. Okey, semasa kat location. Tit. Repeat. I want to go back. Kat location tu ada tak macam something happen? Okay, untuk I, before kita masuk tempat, kita on that day kan, kita ada filming dekat this location yang macam Semak Samun sikit. Semua orang dah prepare lah, dah warn lah macam okay, just stand by, kalau tak perlu keluar, you all stay dalam bilik je. Okay, betul. So, kita pun stay indoors as much as we can. Jadi kalau perlu your scene, baru you all keluar and so on so forth. So, kita pun macam, bila I kat situ, I pun on guard tau. Macam rasa macam, oi, okay, apa-apa yang jadi ni, okay, tak ada apa-apa semua. And also on hari tu, watak I ni dia macam yang I say lah, yang kena dress up as Cik Pon, kena kat Semak Samun, kena macam serupa dia lah, in a way macam sampuk kan. Okay, so of course sebagai pelakon pun walaupun nak jadi karakter tapi tertengok-tengok lah, tapi at the same time pun mungkin dah penat, jadi tak perasan apa-apa. Okay, so far elok, tak ada masalah dekat yang Semak Samun tu, yang mana kita expect tau, because bila sampai tu kita dah macam on guard sangat, dah macam okay, betul-betul ni in case dah baca segala surah yang I ingat. Wow. Dekat situ okey, dah macam okey, betul, tak ada apa-apa. Okey, sekali besoknya, pasal hari tu ingat lagi filming habis pukul 4 pagi sampai rumah pukul 5. Then after that ada buat apa benda, then kita kena report dekat dalam studio ni. Okay, so studio ni continue lagi berlakon sama juga. And ini selepas saya punya scene yang saya jadi bomo tu, yang saya baru habis baca mantra. Itu dalam letak pukul 2 pagi gitulah. Okay, so saya masuk dalam bilik sana, literally dalam studio ni bilik sana. So dalam tu ada orang wardrobe, ada orang makeup, ada ramai-ramai, because everyone macam yelah, rushing for the scene, rushing for the time. So I baring dekat that sofa, I facing the other side. So this is the back of the sofa, I nak nap lah kan. Masa saya cakap macam okay, ni dah 2 pagi lah, maybe 5 minute nap lah, penat sikit kan. Bila baru je, because tak tahu ni penat juga ke, ini pasal tertidur, terhayal ke apa. So bila tengah nap ni, dengar masih suara siapa-siapa kat belakang macam is it my scene, is it apa. At the same time, kita aware fully, half awake, half ni pun at the same time takut macam orang panggil ke apa kan. Macam Fatin, so okay, tak tidur kononnya lah. Saya tidur, tutup mata. Terbaru nak lelap tu, ada orang, ada rasa kuat, betul-betul ni betul-betul kuat. Sampai because I have my hair here, so macam anak rambut kat sini tu macam bergoyang, boleh rasa. Ada orang nafas sekuat-kuatnya tidak dekat telinga, macam gitu, dengan rasa bibirnya sekali. Macam basah-basah bibir gitu tau, macam basah-basah bibir macam rasa macam very very basah-basah, lembut-lembut bibir lembut-lembut bibir macam tu. Tak tahulah Fatin kau punya macam bibir dia dekat telinga. Faham kan? Faham kan? Basah-basah bibir tu. Yes. So rasa sangat-sangat dekat situ macam gitu. Dah apa macam, tapi bila tengah kejung tu badan tak boleh goyang tau. Dia macam tengah ini dia ke tidak, ni dia ke tidak. Because dalam kalau tak it's Bajang punya pelakon tu, Nick Akimi, main-main dekat dengan I. Masa dia budak macam 10 tahun gitu kan. Sekali tak, split second dengar suara dekat luar, dia pekik, is it my scene now, is it my scene? So nampak sah bukan dia. Dan kalau orang wardrobe, kenapa dia nak cium-cium air telinga kan, masam macam gitu kan. So it's like macam okay, so nervous sangat-sangat. Lepas tu keluar tanya owner of this studio macam okay ke, is it tadi ada siapa ke, tak ada orang cakap apa-apa, macam tak ada biasa tu, mungkin cak-cak kot, macam
Oh, so lepas tu kita kena continue lagi scene bomo tu. So dengan apa yang ingat, cakap dengan director, cakap dengan ini, tak apa, lupakan saja, just continue, kita semua dekat sini. Itulah, itu yang macam kisah macam gitu. Ni cerita dia pasal you sebenarnya pergi apa, macam pakai bomo untuk macam apa tu? Buatnya suami tu jauh daripada ibunya gitu. Betul. Okay. Actually watak Maslia ni dia macam mana? Dia overprotective, dia overpossessive, dia segala over lah dia. Jadi dia sayang sangat dengan watak suami, husband lah, okay. So that's why dia pergi ambil bajang ni. Jadi suami tu dia simpan. Dia simpan. Jadi macam kirakan siapa-siapa yang dia tak suka, bajang tu akan attackkan lah kononnya. Jadi kirakan suami pun tak rapat dengan mak sendiri. Segala-galanya is untuk kepentingan Maslia. Bajang tu apa? Bajang. Oh, bajang tu. Okey, kalau kita lihat hantu, dia banyak klasifikasi kan. Bajang ni antara hantu-hantu yang dipelihara oleh seseorang. Kalau macam kita tahu orang pelihara toyol. Tapi bajang jarang-jarang kita dengar. Bajang ni bentuk macam mana, apa? Dia sumber dia daripada bayi yang dah mati. Yang baru bayi yang baru lahir dan mati. Dan dia jadi bajang. Jadi job dia untuk porak-perandakan atau buat orang saling benci membenci gitu. Setahu saya lah. Dan nak kasih makan dia pun, dia makan, setahu saya dalam cerita tu dia makan telur dan dia minum susu. Orang putih. Dia minum susu sebab dia bayi kan. Dia hantu bayi gitu, dia minum susu. Jadi itulah cerita itu bajang dia. Ya. Itu bajang. Awak pernah dengar bajang Tak sebelum pernah. buat drama ni? Sebenarnya tak pernah. Tak pernah kan? Tak pernah. Ingat macam toyol sekali bukan? Bukan. Ya. Okey. Itu Misteri Jam 12. 12. Macam mana pula dengan kisah-kisah peribadi? Okey, untuk saya kan, saya ni baru beli kereta. Sombong pula orang. Baru beli kereta. Wah, riak lah pula. Riak lah Lepas Melayu. buat drama Misteri Jam 12? Bukan, sebelum. Sebelum. Okay, like, macam tadilah I cakap tu, I tak macam fikir-fikir. Orang kata, okey Fatin, ni tempat ni jangan pergi keras. Saya pergi macam sofa okey je. Jangan fikirkan lah maksud saya every time. So bila saya beli kereta ni, kereta dia khas untuk pergi tempat-tempat yang berhutan. Okay, untuk pergi tempat-tempat camping, pergi tempat-tempat yang macam pelik-pelik sikit lah yang ada kat Singapura, bukannya macam tepi-tepi road gitu. Okay, so saya ni bukan riak tapi nak cerita. Okay, so bila saya pergi ni dengan teman saya, bila saya datang tu dah sampai tempatnya, tiba-tiba selalunya kita pergi, dah tempat tu lepak lah, macam wah syok, depan ada pemandangan, ada laut, ada apa. So hari tu pula selalunya ramai orang, okay, ramai macam ada orang barbecue, ada orang apa. So bila saya sampai hari tu, tak ada orang, gelap gelita macam tengah COVID. Tengah COVID. Jadi macam tak tengah COVID. Tak, tengah COVID pun orang masih ada juga kadang-kadang, tapi still social distancing tapi ini kita kan macam gelap, tak ada orang langsung. So tak apa, baru keluar lah. Sekali tengok macam tak sedar hati tau. Macam baru ingat nak camping, see the stars gitu Jadi bila keluar macam rasa tak syok kan. Tak apalah, masuk balik macam tak apalah, it's okay. So bila teman saya tu nak on balik kereta, tak boleh on. Tak boleh on langsung. So saya pun macam macam mana macam ni okay, tak apa, saya pun keluar. Saya keluar, tapi tu ada semak sambung. Itu yang saya dengar. Orang ketawa, tapi ketawa dia besar macam gitu. Macam mana? Macam gitu. Serius, besar macam suara lelaki tak lelaki, perempuan tak perempuan, macam gitu. Macam okay, saya buat salah, tak boleh sampai suaranya, tapi serius terlalu dalam, terlalu besar, terlalu kuat. Saya ingatkan mungkin ada construction worker, ada lampu ke apa. Kita check tak ada orang langsung. Lama sampai dah nak panggil tow truck, saya dah nak panggil macam yang sesiapa lah untuk datang, dah call kawan macam bateri tak boleh start, bateri mati habis, totally blackout. Dah fikir tau macam sekarang dah pukul 4 pagi, tak apa. Sodang. Dah fikir sekarang tengah kancau. Kalau speeding kena saman. Okey, faham. Sekarang dah fikir pukul 5 pagi. Kan macam itu kita seram. Dah fikir pukul 4 pagi. Okey. Betul. Jadi macam mana ni sekarang? Rasa nak jalan balik ke? Pasal tempat tu daripada rumah saya tak jauh sangat. Tapi kereta macam mana? Baru beli kan. Jadi macam sayang kan, takut. So serius, macam mana ni? Okey, tak apa. So calm down, call orang. Suara yang kita dengar tu tadi dah tak ada, tapi masihlah berderau. Masih macam pernah tak rasa kita tak boleh, selagi kita cakap jangan tengok atas, lagi tu yang kita nak tengok atas. Pasal atas tu semua dah semak samun, macam hutan-hutan gitu kan.
So macam lagi nak tengok. Tapi macam night darkness gitu. Jadi tak apalah. Last selepas 1.5 jam dekat that spot, finally kereta dah boleh start. Finally kereta start sampai kita jalan terus, dah baca Alhamdulillah, tutup pintu, lock pintu dan terus balik, tak kembali lagi ke tempat tu. Tak kisahlah tempat dia scenic ke tidak, ada laut ke tidak. But bye-bye, tak nak datang lagi. Ya Allah. I tak suka benda tu, kata dah upgrade. Oh, astagfirullahalazim. Oh, macam gitu berasa dia. Ya Allah, puaka. Lemas banget. Anda lah semangat-semangat. Siapa yang mana? Tak nak naik kereta. Tak nak kawan korang lagi semua. Berpeluh sekejap. Buka jaket tak boleh Okey, tu cerita Fatin. Masya Allah. Sabar. Minum. Boleh minum Boleh? Ada air? Setengah je boleh lah. Tak apa. First time dapat disediakan air setengah. Ingat setengah je. Boleh. Ni lagi tak ada langsung. Tak apa. Dah biasa. Ini air ke props ni? Itulah anda ni. Okey, tutup logo ke? Okey. Kena tutup logo Okey, tutup Tak apa. Nak terkejutkan orang air setengah. Biasalah. Masya Allah. Okey, boleh. Syaril. Air mata. Baru saya ingat, dulu saya 16 tahun, saya kerja dekat satu tempat ni lah. Saya kerja di satu pusat tarikan. Wow, menarik. Tempat menarik lah, satu tempat menarik. Jadi, diorang semua bawa motor. Semua kerja kat situ malam. Diorang semua bawa motor. Bila diorang bawa motor, satu hari tu, diorang kata, dekat satu road ni kat Singapura, tiba tengah bawa motor tu, ada apek bawa rickshaw. Yang tahu yang dulu bawa rickshaw? Lama punya. Becak, macam becak pakai kaki. Pakai kaki. Pukul balik kerja dalam 12 lebih malam ke 1 lebih malam. Take over dia tengah naik motor. Bila dia tengok dia punya speedometer dia dah 100 km per hour. Wow. Macam mana apa itu? Dia pun apa lagi? U-turn patah balik. Wow. Okay. Cakap pasal cycling lah. Jadi cycling kena tak, siapa buat round island baik-baik lah. Jangan buat seorang. Tapi tak boleh buat dah lebih daripada berapa sekarang? 5. Jarak jauh sikit lah. Pasal okey. Okey dah. Dah pause. Astaghfirullah. Ni tak makan saman. Dia minta tolong. Betul. Tengok macam I makan saman, tahu malu. Okey. Tak ada pasal kalau kita cakap pasal cycling, ada satu hari tu, okey. Me, my partner and a few other friends kan, kita nak pergi cycling lah. So selalunya excited dengan basikal baru, mari kita try route yang barulah hari ni. Selalunya kita jalan dekat MBS punya area ke apa, standard lah around the CBD. Tapi hari ni macam rasa nak syok sikit lah. Macam kita nak jalan dekat Caldecott punya area tu. Okey? St. Andrew Road okey. Apalah nama road tu kan? Lama pun baru. Caldecott lama. Pasal daripada Sultan Gate, daripada my kedai kan. Jalan konon jalan situ lah. Okey. So bila dah jalan tu, tiba-tiba kita macam okey lah, mari kita masuk tempat this park lah. Nampak macam park. Pasal maybe kita pun tak pernah jalan route tu, tak familiar sangat. Bila masuk, nampak macam gerbang besar. Dia gelap, tak ada orang. Lepas tu apa tu, ni takut pasal mak tak tahu, tapi mak sorry okey tapi actually mak tanya pergi cycling mana, cakap pergi park je. Tapi okey, tak apa, nak cerita nak share sebab jangan buat apa yang buat. Okey, so dah sampai, tapi tengok kat floor tau, dia gerbang besar tu rupanya baru tahu is Bukit Brown Cemetery. Baru tahu macam ni tempat dia. Yang selalu dengar orang cakap. So macam because before that dia dah upgrade sikit, so tepi tu macam ada PCN. Jadi macam you cycle you macam okey lah, gelap memang gelap, tapi who knows lah kan. Sekali dah sampai, nak masuk ke tidak. So kat bawah tu banyak offering yang colour putih, yang paper Cina tu. So dah banyak, dah bersepah angin kuat sangat-sangat, dah tiup sana sini. Then baru one of our cyclist friend cakap, Nari is first day of Ghost Festival. So this happened last year lah.
So Nari is hari pertama baru kita tengok. So kat tepi tu ada temple kecil dengan ada muzik-muzik dia. So kalau orang biasa akan macam tak apalah, kita baik respect, kita jalan. Tapi orang yang tak biasa macam I akan jalan terus and kita jalan terus. Masuk dalam. So bila masuk dalam tu nampaklah kubu-kubu. I'm so sorry tapi ni macam out of curiosity tak buat lagi. Okay, lepas tu dah sampai kat ujung tu kan. Dan bila dah sampai tu rasa yang like what you say ada macam bunyi-bunyi aneh sikit. So bila dah sampai tu nampak pokok besar, rupanya dah tak boleh tembus lagi dah. Dah tak boleh tembus. So bila kat dalam tu kita dalam 5 orang. 5 orang ni macam semua nak kat tengah. Ada orang kat belakang, ada orang kat depan. So apparently I pun orang yang second. So bila dah sampai kat ujung tu dah dengar bunyi macam gini kan. Dah tak sedar hati. Semua immediately pusing and I rasa ada kelibat, ada lebih daripada 5 orang, ada lagi macam 1 orang tu macam kira because kita pegang kayu ni at slow speed. Nampak macam ada kelibat macam ini 1 orang kawan kita pasal terlalu gelap and macam kita cuma harapkan lampu basikal depan. So macam gini, ya ke macam itu. Sampai kat depan, tak apa, is a long distance daripada yang tempat yang tu sampai nak ke entrance yang gerbang tadi. Tengok macam ya ke. Tak apalah, dah tak apalah, kita jangan keluar. Finally semua orang kira odd number betul. Okay dah. So lesson learn, jangan buat macam tu lagi. Yang penting jangan tipu mak. Sorry mak. Senang je Fatin. Pedas kasihkan. Kadang kasih setengah. Ada cerita lagi? At least dapat setengah. Daripada kosong, dia puasa. Oh, I see. Ada lagi cerita Syarin? Dah tak ada. Tak ada. Okey, terima kasih kerana sudi bersama kami dengar Misteri Jam 12 dan Puaka. Sesi cerita buah seram. Terima kasih Fatin dan juga Syahrir Wahid. Terima kasih kerana menjayakan Misteri Jam 12. Jalan ke kubur. Lepas ni jangan jalan pergi kubur, okey? Yes. Belajar Boleh belajar ke sana untuk untuk tapi jangan pergi sana cycling dan jangan pergi tempat-tempat yang tak perlu walaupun untuk Instagram. Not worth it. Ada nasihat untuk semua yang suka pergi go hunting ke apa tu semua? Yang suka cerita seram? Jangan cari penyakit lah. Duduk rumah. Tak tahu apa nak cakap. Bapak-bapak sangat advice. Kalau saya lah saya tak berani lah. Saya lemah semangat sikit. Tapi yang berani tu suka hatilah korang nak buat apa. Korang pun dah besar Diamlah Syahrir. Okey, korang kalau nak tengok drama-drama Misteri Jam 12, sila pergi ke Mi Watch sekarang juga ataupun ke Mediacorp Drama kat YouTube. Kalau nak tengok cerita Syahrir dengan Fiza pula. Fatin, boleh tap je lah jalan ke kubur. Dah 1 jam I spend time dengan you. Jangan marah. Jangan marah lah. Jangan mental sangat. Air setengah is okay, it's fine. Apalah sangat lupa nama. Okey, terima kasih. Kita jumpa lagi dalam Misteri Jam 12 dan Puaka di minggu depan ataupun di episod lagi 1. Okay, bye. Terima kasih. Malam ini dalam Misteri Jam 12. Kenapa Sofia ketawa seorang-seorang? Sofia tak ketawa seorang. Sekarang ni zaman digital. Orang kalau nak buat jahat, senang je nak viralkan kat internet. Tak payah nak pakai bomo-bomo ni. Langit hitam berlapis. Bawalah barang ini kepada dia. Siri baharu Misteri Jam 12.